Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa saya lagi, Marian Syukur dan editor majalah Implana dalam Sembang Deko Pagi Anda. Pagi ni saya bawa lagi seorang wanita iaitu yang berkerjaya dalam industri hiasan dalaman kita. Okey, kalau anda lihat latar belakang dan senyuman yang beliau bagikan pada saya pada pagi ni, sangatlah orang kata bertenaga. Sebab pagi ni kita nak sembang deko kita dengan tajuk Rahsia Deko Nampak Wow. Nampak wow tak sebenarnya? Siapa yang saya bawakan pada pagi ini adalah Puan Faizah Han, iaitu owner dan juga adalah pemilik kepada FK Innovation Sendirian Berhad. Okey, kalau anda tengok dekat dalam Instagram, sebab sekarang ni ramai orang suka tengok design-design, orang kata nak dapat inspirasi semua through Instagram, through Pinterest. Orang kata, pendek kata social media lah kan. Tapi kalau selalu tengok Instagram, pernah tak pergi ke Faizah Han Innovation Sendirian Berhad punya Instagram? Anda boleh tengok macam mana sentuhan, walaupun dia tak tunjuk dekat anda keseluruhan, tapi sedikit-sedikit apa yang beliau buat setiap hari. Saya sangatlah suka dengan sentuhan. Orang kata sentuhan Puan Faizah ni sebenarnya macam magic tau Puan Faizah. Okey, pagi ni saya nak Puan Faizah meriahkan pagi kita sebab kita ni dah nak dekat raya ni Puan Faizah. Mungkin Puan Faizah boleh bantu mereka dekat luar sana ni yang tengah tengok kita punya FB Live ni, macam mana nak dekor rumah kita nak bagi nampak wow raya ni. Mungkin Puan Faizah boleh kenalkan diri Puan Faizah dulu kepada mereka kat luar sana tu. Assalamualaikum. Hai, nama saya Faizah Han daripada FK Innovation Sendirian Berhad. Thank you so much Impiana for this opportunity. Thank you Faizah juga. Okay, alright. Okay, untuk tip dan tricks untuk kita nak dapatkan sebuah ruang yang cantik, okay, boleh tak saya katakan kepada dua? Okay, satu boleh. Yang new home owner dengan satu lagi yang sudah sedia milik. Okay. Kalau kita nak target untuk hari raya ni, maksudnya kebanyakannya yang sedia milik lah ya. Betul. Kan? Okay. Milik dulu. Okay, untuk rumah yang sedia milik, number one is kita kena tengok ruang tu. Okay, mungkin kita target ruang living room ya. Pertama kita kena declutter, maksudnya ruang tu tak boleh terlalu banyak berabuk. Ya. Itu kita kena pastikan susun atur tu yang bersesuaian. Jangan terlalu banyak perabot. Biarlah tak memadai. Dia tak boleh sedikit sangat, sederhana. Tetapi biarlah berkualiti. Ya, daripada kita ada banyak kursi lah, meja setengah hall tu ada 2 coffee table yang lain-lain bentuk ke, kita kena declutter semula lah. Tapi kan Puan Faizah, ramai dekat luar sana tu, diorang akan kata apa tau, sentimental value lah bila nak buang barang-barang ni, tu yang banyak sangat berabuk dekat tu, setiap penjuru ada. Betul. Yeah. Yang tu kita nak kata apa, penyakit simpan barang ke tu sebenarnya. Ya, betul. Kita kadang-kadang sayang kan. That's why banyak I punya client macam tu. Bila I kata, oh this one tak boleh. Ini okay. Banyak yang siap peluk-peluk lah berabuk macam, sayang, tak nak let go. Kita pun selalu nasihat tak apa, sedekah pada yang memerlukan. Kita perabot ni pun kita kena guna. Kita tak boleh letak sebagai hiasan je banyak sangat pun tak boleh kan. Betul. Dia sebenarnya mindset kita ni yang kena tukar, betul tak Puan Faizah? Sebab bila mindset kita masih letak dekat ni, semua benda kita nak hias, semua benda tu penting dalam rumah, sedangkan kita tak pakai pun. Exactly, betul. So setiap item yang ada dalam sesuatu ruang perlulah digunakan. Dia mesti ada function. Kalau tak ada function tu maksudnya it's time to let go. Okey, itu benda yang paling ringkas. Maknanya sekarang ni kalau kat luar sana, benda step pertama, pergilah clear dulu barang-barang apa yang tak patut tu kan? Yes, betul. Okay. And then untuk yang new home owners pula, okay, it's
less challenging in terms of emotion sebab benda baru kan semua. Tapi perlu perancangan yang teliti. Ya, bila for example kalau baru beli rumah tu kita dapat floor plan kan daripada developer. Daripada floor plan tu kita dah kena createkan ruang tu. Kalau yang tak tahu boleh buat research sebab floor plan is very important, sangat-sangat penting. Kerana kalau tersilap pertama ni sayanglah mahal tapi sekali dia punya dekorasi pula dah macam gitu boleh. Bagi yang berkemampuan bolehlah hire pakar-pakar perunding. Kat Malaysia ni ramai pakar perunding yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat talented. Betul. Ya. Sebab rumah ni bila kita dapat, kita nak, macam selalu saya katakan dekat orang kata followers Impiana yang selalu ikutkan Sembang Deko ni, saya kata rumah ni sebenarnya adalah home sweet home. Kenapa ada perkataan home sweet home? Tapi sedangkan anda kat luar sana hanya buat rumah adalah home. Tak ada sweet tu, tak ada. Betul. Sebab inilah hari ni Puan Faiza datang bersama kita hari ni. Saya bawa orang khas Puan Faiza untuk bagi tahu macam mana caranya nak bagi yang jadi rumah tu nampak sweet. Bila kita masuk kita kata wow bestnya. Ni perkataan wow bestnya tu dah tak ada dalam rumah. Dia perkataan wow ni adalah satu ekspresif yang tak boleh dibuat-buat. Kita tak boleh macam wow, tak boleh. Dia wow ni macam sesuatu yang reflect macam wow, macam jaw drop. Tak boleh dibuat-buat. So memang bukanlah sesuatu yang mudah dan bukanlah sesuatu yang susah untuk dapatkan wow factor di sesuatu ruang. Tapi penting, yang macam saya cakap tadi, susun atur tu nombor 1. Bila kita ada floor plan, daripada situ kita kena pilih perabot yang sesuai. Dia ada banyak faktor faktor ni. Bila kita dah dapatkan the basic tu betul, susun atur yang betul, natural lighting yang bagus, baru kita akan letakkan beberapa item yang ada wow factor ni. I think share shortly sikit lagi. Tapi untuk dapatkan satu ruang tu yang cantik, functional, perlu ada banyak-banyak faktor. Dari segi perabot, dari segi pencahayaan, dari segi fabric yang digunakan untuk curtains, dari segi carpet macam mana, yang semua tu. Bila Puan Faiza sentuh mengenai barang dekat sini, saya nak tanya juga, perlu ke nak beli barang-barang perhiasan yang nampak mahal? Barulah rumah tu nak nampak wow. Ada ke fear factor dia disebabkan barang tu mahal, barang perhiasan tu mahal dan baru rumah tu nampak wow. Macam mana tu? Ini very subjektif sebenarnya. Dia ikut kemampuan sebab barang-barang yang wow factor ni tak semestinya mahal. Kadang-kadang it can be benda-benda yang antik, sesuatu yang vintage, yang diberi nyawa baru pun boleh jadi. Contohnya macam cermin, kita letak satu cermin yang mungkin daripada kita punya zaman-zaman datuk ke Tok Oyang tu, yang kita bagi dia new look, yang kita spraykan balik tepi dia ke supaya dia bersesuai dengan sesuatu ruang. Yang tu pun boleh jadi wow factor juga. Bukan something yang sentimental, at the same time dia nampak sesuatu yang lain daripada yang lain. Betul. Tu dia jadi barang lama yang ada. Kan? Betul tak Puan Faiza? Betul. Kan? Okey Puan Faiza, tapi ramai kat luar sana sebenarnya followers Impiana ni, diorang ni bukan sebenarnya tak mampu, sebenarnya diorang mampu tau Puan Faiza. Tapi kan mereka ni suka sangat dengan bajet. Okey. Sebab kalau kita nak dapatkan sesuatu rumah ni yang cantik ni, sebenarnya bajet dia, jujur saya katakan, memang kena ada bajet. Tak kisah. Betul. Kalau bajet
Kalau bajet anda tu terlalu kecil, anda kena pasti, sebab barang dekat luar kalau kita nak beli sendiri pun bukannya murah. Kalau kita nak buat kan. Tapi kita nak tanya pakar kita nak tanya Puan Faizah ni yang selalu berhadapan dengan orang kata apa, klien-klien dekat luar, dan klien ni semestinya orang akan jaga tentang bajet mereka walaupun mereka ada bajet yang secukupnya. Kan? Tapi berapa Betul. saya nak highlight sikit je dekat bahagian ruang tamu. Saya nak ruang tamu yang cantik ikut konsep sekian. Adakah bajet saya kena ada RM500,000 ataupun saya boleh ada RM20,000? Macam mana tu? Bagus soalan ni. Okay. Untuk bajet kena be rational. When it comes to budget. Sebab in ID, konsep dia what you give is what you get. Yes. Kalau bajet you dalam RM20,000, you tak boleh expect lah dapat furniture macam Da Vinci ke, kan? Tetapi ada juga saya punya contoh-contoh daripada past projek yang dia ada certain bajet kita cuba tolong. Kan kita buat juga amal jariah kan. Betul. Kalau dia ada bajet macam ni, so I would advise kita ada banyak kedai-kedai perabot yang mampu bilik yang masih cantik. Betul. Kan banyak yang dia ada some similar design dengan designer pieces. Ada banyak lagi yang contoh-contoh syarikat perabot yang boleh buat designer pieces yang similar, not the same tapi similar. Sebab kita tak boleh lah yang sama. Suatu benda tu mahal ada sebab dia mahal kerana material dia, and then dia mungkin nampak sama tetapi tak serupa. Itu termasuk satu. Dia sebenarnya untuk mencari perabot ni sebenarnya dia kena bijak, betul tak? Betul, yes. Dia kena bijak. Kalau kita ada certain dia dalam RM30,000 kan, dia nak juga designer piece tapi tak boleh dah nak beli semua. Itu okay. Boleh beli yang 3-seater je. Sebab saya juga suka kalau bila kata tentang perabot ni, sebenarnya kalau perabot lama yang ada kat rumah tu yang memang kita sayang sangat, kata tadi orang kata sentimental value banyak sangat lah dekat perabot tu kan, mungkin boleh buat upholstery. Betul tak Puan Faizah kan? Kita buat balik upholstery yang memang you all boleh nampak benda tu dah memang macam beli yang baru lah sebenarnya kerusi tu 30 tahun yang lepas. In fact, some of the perabot yang lama-lama ni, kayu dia sangat bagus. Betul. Kalau setengah orang tu kata, alah kalau upholstery lebih kurang beli baru je, baik beli baru. So, ada yang I would advise lah, kalau kita tengok macam kerusi tu bagus kayu dia, kayu dengan kayu zaman sekarang berbeza sangat berbeza. So boleh buat upholstery. Sebab saya tertarik dengan konsep Puan Faizah bawakan sebenarnya dalam industri ID ni. Saya ada terlihat satu video dekat dalam YouTube. Okey, tentang Puan Faizah dan rumah klien Puan Faizah yang baru beli rumah anak dan mak ni. Okay, quite interesting benda tu. Memang sebenarnya kita yang dekat Malaysia ni, itulah realiti kehidupan kita sewaktu kita nak buat rumah sebenarnya kan. Bila saya tengok balik dekat situ macam mana mak dan anak ni ada barang-barang perabot, especially mak lah. Anak ni tak heran sangat, mak ni dia sayang tu, dia sayang ni, dia sayang semua benda, dia sayang di sekeliling barang dekat rumah walaupun dia tak pakai kan. Tapi macam mana Puan Faizah tackle balik benda tu? This is kalau you all nak tengok, you all boleh pergi ke YouTube dan boleh cari Puan Faizah punya macam mana dia buat design, macam mana dia tackle dan dia solvekan masalah orang kata klien dia ni yang memang suka simpan barang. Mungkin hari ni juga Puan Faizah boleh kongsikan sikit macam mana Puan Faizah nak tackle orang yang macam ni. Barang apa yang Puan Faizah akan kata okey kita simpan lagi barang ni? Memang susah sebenarnya. So bila dalam bidang perhiasan dalaman ni,
dia bukan saja involve technical tapi emotional juga sekali ya. Memang I berterus terang lah dengan klien ya. The reason kita nak buat ni, nak buat rumah cantik kan. So memang kita kena sacrifice sikit. Kalau ada benda tu yang kita suka sangat, tanyalah adik-beradik lain ke keluarga lain yang boleh menerima. Kan? Betul. Ataupun some ada juga kita letak dalam rumah yang sama tetapi di dalam bilik. Faham, maknanya kita guna. Kita ubah balik keadaan. Kalau hari tu mungkin duduk dekat ruang tamu, hari ni mungkin ada dekat living hall satu lagi yang dekat atas tu ke? Ya. Kita buat macam tu. Menarik. Okey, saya nak tanya dekat Puan Faizah. Kalau saya tengokkan latar belakang rumah Puan Faizah ni banyak menggunakan warna-warna earth tone. Warna-warna yang orang kata yang sedap mata memandang, sejuk mata memandang. Konsep pun konsep, kalau saya tak salah saya, di sini saya lihat adalah konsep-konsep moden yang berbaukan moden. Mungkin kita boleh minta Puan Faizah pagi ni bawa kita ronda sikit dekat dalam rumah tu. Rumah kita tak kemas lah. Tak apa. Itulah sebenarnya rumah yang seni sebenarnya. Kalau anda nak tahu sebenarnya rumah followers dekat luar sana pun ramai yang tak kemas. Saya pun tak kemas rumah lagi sebenarnya. Aduh, okey. Sekejap. Saya nak tanya dekat Puan Faizah mengenai sofa yang ada dekat belakang Puan Faizah tu. Okey, saya tertarik. Dia punya slim cut untuk sofa 3-seater kalau saya tak salah ni. Yang bersize kan. Dia punya cutting sofa ni yang backrest dia agak selesa. Dan saya rasa ini dia punya ni yang dia punya kedudukan ni, kalau anda mempunyai sofa macam ni, anda boleh bersila lah dekat atas tu. Bila nak kuat lentang semua boleh. Mungkin Puan Faizah boleh terangkan satu elemen tentang sofa je. Sebenarnya sofa ni pun adalah satu elemen yang wow factor sebenarnya dalam rumah anda. Kalau anda bijak macam ni, dia jadi satu elemen yang wow dekat situ. Yes. Okay, macam ni sofa ni daripada Janine. Ya. Apa yang I suka sebab design dia lain daripada lain. Dia tak typical. Yes. Tengok belakang dia. Nampak belakang dia pun sleek. And then size pun, yes. Size pun tak begitu bulky. Just nice. Sebab saya nak nampakkan ruang ni luas. Nampakkan ruang ni luas. Ini ada armchair. Yes. Kau perasan armchair ni pun dia ada jalur-jalur juga. Kat sini. Sama lah konsep dengan sofa ni. Sofa ni dia ada. Wah, tengok ni tak semak ni rumah ni sebenarnya. Tak tahu nak shoot. Ini sebenarnya orang kata inilah baru betul live di pagi hari. Saya terjah rumah orang kata apa, owner FK Innovation Sdn Bhd kita ni. Kan, siapa nak dapat? Impiana je yang boleh buat macam ni. Itulah hebatlah Impiana. Macam coffee table ni adalah ditempah daripada Egypt. Okey. Berhenti dekat situ dulu Puan Faizah, saya nak tanya. Sekarang ni kalau kita setahu kita, betul tak Puan Faizah, dulu-dulu meja coffee table ni selalunya datangnya bulat ataupun segi empat, sama ataupun tepat. Itu sahaja. Tetapi design sekarang ni orang kata coffee table ni akan ada dua yang macam tu. Satu besar, satu kecil. Dia akan datang pair. Kan? Mungkin Puan Faizah boleh terangkan kepada followers Impiana kenapa design coffee table sekarang ni macam ni. Mungkin ada yang masih belum hadam lagi dengan design coffee table yang ada dua macam ni. Okay, coffee table yang ada dua ni dia very functional. Maksudnya you boleh pakai sekali. Macam ni dia boleh nampak safe space lah ya. Kalau kita nak macam ramai yang datang makan ke apa ke, datang minum petang, coffee table kita boleh tarik. So dia boleh sampai kat sana, satu kat sini. Tu yang maksud dia functional tu. Itulah functional sebabnya. At the same time, at the same time dia safe space. Safe space. Kita tak fikir dia, dia safe space.
So nampak ada banyak ruang untuk berjalan kan. Betul, sebab macam Puan Izzah katakan tadi, kalau ada ramai tetamu yang datang dekat situ, jadi satu coffee table tu boleh letaklah dekat ujung sana. Tak adalah dia terkapai-kapai nak ambil air dia kat ujung tu. Yes, betul. Itu Dia yang memang menarik. sangat bijak lah. Whoever yang invented this memang sangat bijak because sangat functional untuk sesuatu ruang. Okey. Lagi mungkin Puan Faizah boleh share dengan saya dan followers Impian kat luar sana. Tadi kita dah share macam mana gunakan balik barang lama je upholstery, kita nampakkan dia ada satu elemen yang lebih menarik dan lain. Kita gayakan perabot yang ada dekat ruang yang sedia ada ke ruang yang baru. Tapi mungkin ada tips yang lain yang Puan Faizah boleh kongsikan untuk nampakkan lagi raya kita ni, mood raya kita ni lebih menarik. Ya, okay. Salah satu yang bila kita dah pull together kawasan tu semua, maksudnya dah ada kerusi yang cantik, ya, dah ada coffee table yang bagus, dah ada tempat rak TV yang menawan. Salah satu cara yang kita boleh nak bagi impact wow tu cepat, mungkin boleh beli juga macam cushions, cushions yang menarik. Untuk air raya kan. Tambah-tambah dengan cushions. Dengan some throw cushion ada ni. Fresh flowers tu penting. Oh, fresh flower, betul. Yes. Untuk raya kan. Letak fresh flowers dekat atas. Nak tanya dekat Puan Faizah mengenai throw cushion ni. Okey, bila kata nak beli throw cushion, dia akan ada follower Impian dekat luar sana yang mempunyai sofa kulit dan juga fabric. Selalunya kalau kita tengok sofa fabric ni, kalau kita gayakan dengan throw cushion memang cantik. Tetapi acap kali kita melihat orang yang mempunyai sofa leather menghias sofa mereka tu dengan banyak sangat bantal throw cushion ni. Mungkin Puan Faizah boleh advise sikit kat sini. Sebenarnya kalau kita pakai leather sofa boleh juga kalau kita nak letak banyak throw. The reason why kita tak banyak because dia licin kan. Betul. Leather tu bila letak nanti kan senang jatuh lah, so tak kurang praktikal. Tapi kalau kita nak dapatkan sesuatu ruang tu lebih warm, kita kena letaklah sedikit. Kita boleh letakkan like macam blanket at a side. Dan throw pun your cushions pun tak adalah dia jatuh. Faham? Okey, nampak tak dekat situ tips dia. Kalau anda mempunyai set sofa kulit pun masih boleh letak throw cushion yang banyak sebab nak bagi nampak selesa. Sebab setengah orang ni memang suka duduk dekat atas sofa yang nak peluk-peluk bantal ni. Kan nak pegang bantal lah. Jadi anda boleh gunakan dia tapi anda kena tambah dengan elemen kain yang pada hujung sofa macam tu. Ya, betul tak Puan Faizah? Okey. Mungkin Puan Faizah boleh terangkan daripada segi warna. Okey, Puan Faizah sememangnya dah banyak saya rasa raya ni mesti ramailah klien-klien yang tengah nak mencantikkan rumah diorang. Boleh tak bagi tahu dekat saya dan kongsikan dengan saya trend warna apa yang tengah in sangat sekarang ni? Macam-macam colour sebenarnya. Bila when it comes to warna ni memang our favorite topic. Dekat sesuatu ruang tu lebih baik kita go for neutral colours untuk dia punya basic maksudnya macam curtain ke so that kita boleh mainkan dengan sofa. Kalau kita letak warna emerald green pun cantik sekarang ni. Emerald green pun warna yang tengah top. Satu lagi warna teal blue. Teal blue pun it's soft, nampak lain. Dia bukan macam biru yang biasa. Teal blue antara warna-warna ke silver sikit. Tapi dia biru. Tapi dia biru. Blue color. Satu lagi yang in sekarang adalah warna rose gold. Rose gold, betul. Saya pun suka warna rose gold. Tapi rose gold ni kalau kita letak dekat dalam kawasan rumah kita, dia akan nampak lebih elegan kan? Betul tak? Dia akan nampak macam sesuatu benda yang menarik perhatian. Terus nampak dia walaupun benda tu biasa saja, tapi dia akan nampak
eksklusif tu ada dekat situ. Betul. Sebelum ni memang banyak orang skeptikal. Betul ke ada rose gold ni cantik ke? Tapi memang inting, even the famous designer Faris Rafauli pun is also using the same color. Dia pakai rose gold, memang macam sesuatu yang tak sangka, macam wow, betul lah, cantik lah. Semua pula rose gold, dia kena pandai, ada a few area je ke, some furnishing yang warna pink ke, rose gold ke, okay, sesuai. Okey, sebelum kita akhiri kita punya sembang dekor pagi ni, sebab banyak sangat tip dah Puan Faiza dah bagi dekat saya, dekat anda semua. Bukan mudah ya nak dapat tips, orang kata, daripada mulut yang terkeluarnya air liur daripada pakar ni. Ya, kalau anda nak, selalunya kenalah berbayar, tapi Impiana sayangkan anda kat luar sana, nak kongsikan, nak ajak anda supaya anda mendekor dengan betul dan tepat, orang kata. Kan? Jadi Puan Faiza, sebelum kita akhirkan sembang dekor pagi kita pagi ni, mungkin Puan Faiza boleh bagi 3 ataupun 5, terpulang pada Puan Faiza, tips untuk followers Impiana kat luar sana. Mungkin kena follow Puan Faiza kalau nak dapat tips lebih menarik, kan? Macam mana cara nak menghias rumah dengan raya yang lebih wow tahun ni. Itulah, saya summary-kan baliklah apa yang saya cakap tadi. Nombor satu, pemilihan perabot tu sangat penting. Betul. Ya, jangan, because perabot dia adalah sesuatu yang kita tak boleh selalu. So kita kena invest dengan bijak. Tak apa, spend sikit tapi boleh guna lebih lama. Dan satu lagi, perabot ni, boleh tak saya nak sentuh sikit pasal perabot? Tadi saya lupa nak cerita. Boleh. Kalau kita ada sedikit bajet lebih, go for something yang kita custom made. Custom made the furniture, sebab kita boleh pilih material dia. Saya selalu sarankan beli material yang anti-stain. Yang anti-stain ni kalau terjatuh ke kuah kari ke apa ke kan, boleh cepat tak, dia tak kotorkan fabric tu. Maksudnya kotoran tu tak sempat meresap ke dalam kain tu, fabric tu. So ni kalau tips lah untuk yang ada kecil tapi nakkan sofa warna putih. Kan? Yang tu dah tip dia. Anti-stain or stain resistant material. Kalau nak beli yang sofa yang dah siap tetapi kita tak tahu macam dia punya material macam mana, boleh gunakan ni tips ni tips percuma yang bagi ni. Gunakan Scotch Guard. Boleh cari dekat hardware. Scotch Guard ni you boleh spray je you punya sofa. Oh, okey. Tapi itu untuk fabric saja ke ataupun dengan leather pun boleh? Kepada fabric saja. Sebab dia memang tapi bila nak apply tu kena careful lah. Kalau let's say sofa tu ada kayu ke, you kena cover dulu kayu tu. Then you spray using the Scotch Guard. Dia ada dekat hardware 3M Scotch Guard. Yang tu pun boleh melindungi fabric, curtain. Yes, any fabric. Pentingnya lah kalau tak ada stain resistant material tu. Okay. And then satu lagi, kalau kita nak dapatkan ruang tu automatically wow, cantik, boleh invest on kalau nak buat macam wainscoting ke, tapi setengah orang tak apa suka wainscoting, boleh go for wallpaper. Boleh menaikkan sesebuah ruang. And then curtain pun, yang ni saya advice, curtain pastikan curtain tu biar daripada high ceiling, daripada ceiling yang ke atas ni sampai ke bawah, so that boleh bagi automatically bagi ruang tu nampak lebih luas dan nampak mewah. Nampak mewah lah kat situ kan. Lighting pun penting. Lighting kena dia ikut mood kita. Mood ni, lighting ni boleh go for something yang kalau you suka mood yang nampak lebih mewah, boleh go for yellow lighting. Ataupun sekarang dah ada lighting yang immediate, dia macam light
tak berapa gelap. Tengah-tengah pun ada dah sekarang. Macam-macam. Dia macam-macam. Teknologi kan, teknologi sekarang ni dah macam-macam ada. Betul. And then carpets pun ikut kita, that's why kita tahu siapa yang duduk kat rumah tu. Kalau ada anak kecil, kalau you still nak go for Persian carpet, boleh, tapi carilah yang warna yang gelap-gelap sikit. Betul. Tu apa tak perasan kan. Tapi kalau sekarang dah banyak dah design yang cantik-cantik untuk carpet ya. Go for warna yang neutral tetapi sedikit gelap sikit warna. Sebab carpet ni sebenarnya orang kata elemen penting dekat dalam rumah. Ya, betul. Size dia pun ada elemen dia. Kalau I nak bercerita ni tak cukup session ni. Sebab itulah yang Implana akan jemput lagi Puan Faiza untuk bersama kami. Okey? Okey Puan Faiza. Banyak sangat dah Puan Faiza dah bagi tips untuk dekor raya nak bagi nampak wow ni. Kan? Tak aci je dekat orang. Saya nak tengok dah yang banyak selalu setiap minggu nak kita dah bagi tips ni. Saya nak tengok diorang hantar pula gambar. Jadi ke tak jadi? Raya ni. Betul. Kan? Lepas tu mana tahu kan kita boleh minta Puan Faiza judge kediaman mereka. Atau fresh flowers lah. Fresh flowers tu memang boleh nampak rasa macam kita semua seronok, macam mendamaikan kan. Fresh flowers sekarang pun tak adalah mahal sangat dah pun. Dia boleh pergi banyak dah kedai yang harga berpatutan. Cuba kena pandai lah. Kena rajin bila dah pakai fresh flower tu, janganlah biar dah mati tak ganti-ganti. Kan? Okey. Terima kasih banyak-banyak Puan Faiza untuk pagi ni. Saya sangat berbesar hati kerana Puan Faiza dapat luangkan masa bersama Implana, bersama saya, Marian Syukur, dalam Sembang Dekor kita pagi ni. Setiap hari Sabtu jam 11 pagi kita akan bersiaran di FB Live dan juga YouTube Implana TV. Jadi dekat luar sana, followers kat luar sana kena tunggu. Kalau nak tahu apa lagi topik-topik panas, topik-topik menarik tentang dekor rumah anda, hari ini mungkin Puan Faiza bercerita tentang macam mana nak bagi wow factor dekat dalam rumah anda. Dan mungkin nanti satu hari yang lain Puan Faiza akan cerita macam mana anda nak buat rumah anda bagi nampak elegan dan eksklusif macam anda nak dekat luar sana. Okey Puan Faiza, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Faiza. Bye. Bye.